Dengarkan kami pada waktu ini bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dah 8.30 pagi. Selamat pagi untuk semua. Kita harapkan pagi-pagi ini anda berada dalam keadaan tenang-tenang saja sambil-sambil dengarkan kami. Dan seperti biasa, setiap pagi Isnin kita ada satu segmen yang kita bincangkan tentang isu-isu semasa yang kita bawakan menerusi analisis. Ya, dan insyaAllah untuk pagi ini kita sambung sikit apa yang dibawakan dah dimulakan bulan lalu. Betul lah bulan lalu kan? Bulan lalu, kan? tahun lalu. Tahun lalu, walaupun macam bezanya seminggu, tapi kiranya sekarang ni dah masuk tahun barulah, tahun 2021. Dan bila bercerita tentang perancangan kewangan, kita juga sedang menghadapi satu era pandemik yang mungkin berbeza daripada waktu-waktu atau tahun-tahun sebelum ini. Tapi nak buat macam mana? Duit, kewangan tetap perlu kita uruskan sebaik mungkin. Betul kan yang biasa? Itu tajuk kita pagi ini. Ya, betul. Dan kita nak bersama dengan Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Keuangan, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit ataupun AKPK, iaitu Puan Monarita Junaidi pagi ini. Ya. Assalamualaikum Puan Mona. Waalaikumsalam. Hai DJ Pian, hai DJ Hazwan. Apa khabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nampak Puan Mona tersenyum, tersengih je kan? Yes. Gembira jumpa DJ Pian dengan DJ Hazwan ni. Gembira. Kita pun kalau macam nak bincang bab-bab keuangan ni pun gembira juga sebenarnya kan. Tu tahu tu gembira dalam gundah tu. Cara cakap tu tahu. Awal tahun ni. Kan, tapi itulah kita nak minta tolong lah kiranya kan, minta bantuan, minta tips dan nasihat. Pastinya insyaAllah AKPK sedia membantu sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Macam kalau dari awal pagi tadi pun Mona kan, kita kongsikan dengan sahabat-sahabat pendengar kita, ramai antara rutin awal tahun mereka antaranya ialah fokus pada perancangan dan pengurusan kewangan. Kalau ada bayaran-bayaran ke yang perlu dilunaskan, dia ada bil bulanan lain. Bil tahunan pun ada lain kan, cukai dan sebagainya. Jadi perkara penting. Cuma dalam era pandemik ni mungkin berbeza, mungkin ada norma dan normal baru dalam pengurusan kewangan kita. Mukadimah kita mungkin Puan Mona pagi ni. Silakan. Ya. Okay. So bila kita melihat keadaan sekarang saya dengar-dengar dah boleh check ICNA pagi ni, betul Pian okay. Bersinar-sinar ya pagi ni. Okay, so bila kita bercakap berkenaan dengan menghadapi ketidaktentuan ekonomi dunia, ada masalah pengangguran, dan macam mana kita nak hadapi semua keadaan-keadaan yang ada ni, ya. So kita kena stop mengeluh sebenarnya. First thing yang kita kena buat, kita kena stop mengeluh. Sebab bila kita mengeluh ni, hidup kita semakin tertekan. And then kita kena sentiasa bersyukur, sentiasa percaya bahawa setiap yang berlaku ni pasti ada hikmah and pasti ada jalan kemudahan dia. And then bagi mereka yang terkesan, saya faham ya, ramai yang terkesan. And then sekarang ni kita dah masuk tahun 2021, kita lihat pandemik masih lagi ada. And kita masih bertungkus lumus untuk flatten curve COVID tu sendiri sebenarnya. And then bagi yang terkesan tu, kita nak kena ingatkan juga sebenarnya bukan kita seorang saja yang terkesan, ramai lagi orang-orang kat luar sana yang turut terkesan. So apa yang kita boleh buat, pandangan mata kita ni sebenarnya kita kena tengok pada eye level dengan yang ke bawah tau. So bila kita pandang eye level yang ke bawah, kita boleh lihat sebenarnya ramai lagi sebenarnya nasib orang tu yang lebih tak bernasib baik daripada kita. So yang kita ni mungkin terjejas pendapatan, mungkin yang pendapatan kita tak ada. Maknanya kita kena ambil satu pendekatan di mana kita dalam kita mengharungi cabaran ni ada 7 langkah sebenarnya yang kita nak kena ikuti. 7 langkah tau. Banyak, tapi sebenarnya bagi saya memang benda ni sangat-sangat bermanfaat untuk kita mengharungi cabaran dalam tempoh tahun 2021 ni. And then kalau kita lihat kalau kita tengok macam kita pandang eye level kita ke atas pula, benda dah jadi lain. Maknanya bila kita pandang ke atas, kita akan kerap macam compare tau. Alamak, dia ada, saya tak ada. Dan kita lupa nikmat bersyukur tu. Okay? Pian janganlah serius sangat. Taklah, saya menghadamkan. Okay. Semua tu betul apa yang dikisahkan Puan Mona tadi kan, benar adanya.
Okey. So Baik. kita tengok kita tengok yang 7 langkah mengharungi cabaran ni, kita terangkan satu-satu, nanti kita kupas kemudian. Okey, nombor 1 tu maknanya dalam mengharungi cabaran ni, yang pertama kita kena kenali sumber pendapatan kita. Kenali sumber pendapatan. Tengok bagi mereka yang terjejas pendapatannya, bagi mereka yang terkesan dengan pandemik ni, tengok apa bantuan yang kerajaan beri pada kita. Apa yang peluang dan ruang yang ada bagi kita untuk kita dapatkan bantuan-bantuan sebegini, seperti SOKSO pun ada ya, EPF pun ada, diorang ada menawarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan macam mana kita nak kenali sumber pendapatan tadi. Yang kedua, utamakan perbelanjaan yang penting. Sebab bila kita ada limitation dari segi pendapatan, maknanya perbelanjaan tu kita kena start control. Ya, and then yang ketiga, catat setiap perbelanjaan. Walaupun kita nampak atau kedengaran macam klise, alamak nak catat-catat ni susah lah, leceh lah. Tapi sebenarnya benda ni sangat-sangat membantu kita untuk menjejak kita punya trend perbelanjaan. And then yang keempat, kita tengok kurangkan perbelanjaan supaya kita ada ruang untuk kita buat simpanan. Because kita melihat simpanan merupakan satu cabaran terbesar bagi kita semua ni. Dan bagi saya simpanan ni merupakan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mungkin kita boleh kupas sebentar lagi. And then kita tengok, kenali juga hutang anda atau pinjaman yang anda ada. Ya, sebab kita tahu that moratorium hari tu diberikan 6 bulan and then ada extension another 3 months. Lepas tu mungkin bulan 1 ni dah start pembayaran seperti biasa, tapi kena hubungi bank anda atau pemberi pinjaman anda untuk tengok jika masih lagi mengalami kesukaran, anda boleh berbincang dengan pihak bank. And then yang keenam iaitu AKPK, sahabat keuangan anda. Maknanya jika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pinjaman anda ataupun apa-apa masalah, boleh datang berjumpa dengan AKPK. Buangkan stigma-stigma negatif sebab AKPK kita ni buat kerja memang membantu mereka di luar sana untuk mencapai ketenangan minda mereka. Banyak program yang kita buat. Nanti kita akan terangkan juga. And then yang nombor 7 tu, kena fokus pada diri sendiri. Berhenti untuk compare nasib kita dengan nasib orang lain, kerana Allah tu memang dah tentukan dah. Okay, perjalanan hidup kita berbeza, tapi yang menentukan kita punya perjalanan tu diri kita sendiri. Kita yang kena ambil tindakan untuk ubah benda ni. Okay. Wah, itu dia 7 langkah penting, tambah-tambah lagi sesuai kita kongsikan di awal tahun ni kan Puan Mona kan. Dan sebenarnya juga menyambung apa yang Puan Akmal dah bawakan minggu lalu, dan minggu ni kita nak cuba bersama-sama dengan AKPK untuk cari solusi atau penyelesaian. Takut tak dengar? Tambah-tambah lagi bila Puan Mona sebut tadi lah tentang catatan kita untuk perbelanjaan kita. Saya rasa benda ni antara benda yang paling gagal kita laksanakan, termasuk kami sendiri, mungkin saya sendiri. Susah nak catat dan catat apa tu perbelanjaan kita. Tambah-tambah lagi dalam tempoh pandemik ataupun norma baru kan perbelanjaan kita. Mungkin macam mana situasi ni boleh berlaku? Tambah-tambah lagi sekarang online kan Puan kan. Betul. Perbelanjaan tu. So macam kita balik pada topik kita. Okay, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay, nak betulkan biasa tu tak mudah, susah. So kita pergi option number 2, biasakan yang betul. Kita check semula kita punya formula keuangan, menjadi ke tak menjadi tahun lepas. Okay, kalau tak menjadi, so kita kena ubah, kita kena tambah baik kita punya formula keuangan tadi. Okay, berbalik kepada yang isu belian online ni kan, berlaku peningkatan sepanjang tempoh pandemik ini berlaku. Okay, kita melihat bahawa capaian pada pembelian atas talian ni sangat mudah ya, effortless orang kata, maknanya tak ada tol, tak ada minyak, tak ada parking, and then cashless transaction. And then biasanya macam sekarang ni kita tengok masa kita banyak dekat rumah, because kebanyakan company dia bagi pekerja untuk work from home. So maknanya bila work from home ni, maknanya kita banyak buat kerja online apa semua kan. So lepas tu orang kata ada yang menyelam sambil minum air, and then kita tengok banyak advertisement yang keluar, tawaran jualan murah yang kerap Orang kata jualan cuci gudang ada, jualan hari jadi ada, jualan akhir tahun ada, macam-macam jenis jualan. Okay, so kita ni yang kita tengok ni, maknanya bila kita lihat keadaan macam ni, kita kalau boleh tak nak terlepas peluang, betul tak Pian? Mesti nak ambil bahagian tu, participate dalam pembelian ni. Macam kita cakap tadi, dalam mengharungi cabaran ni, langkah kedua maknanya utamakan perbelanjaan yang penting. Tak salah untuk kita berbelanja, tak salah, saya tak pernah cakap salah. Bagi mampu silakan. Tapi bagi mereka yang terkesan, maknanya
perbelanjaan seperti ini haruslah dikawal ya, because kita nampak ada lagi perbelanjaan lain yang lebih penting yang perlu diutamakan. Contohnya macam kita punya makan, minum untuk kelangsungan hidup kita, utilities kita, tak nak ada tunggakan. Sebab bila ada tunggakan, kena ingat gaji yang masuk setiap bulan tu jodoh dia ada. Ampun, aku mahu suka cakap jodoh wang tu. Jodoh duit tu dah ada dah. So bila ada tunggakan pada bil-bil atau tunggakan pada kita punya pinjaman-pinjaman yang lain, ia akan mengganggu gugat kita punya aliran tunai semasa kita. Itu yang kita takut ya. And then bila kita tengok pula macam kadang-kadang peer pressure, macam tadi DJ Hazwan ada cakap pasal pengaruh rakas bayar. Bila orang nak beli, kita pun nak beli. Ya, maknanya ikut orang. Ikut orang kan, tak boleh, I belum ada lagi. You ada, kau ada. Macam tu kan, I tak ada. Kan ikat KPK kan selalu cakap kau ada. So maknanya kita kena ukurlah kemampuan diri kita. Maksudnya macam ada perkara penting yang lebih berbaloi untuk kita beli berbanding dengan terikut-ikut kawan atau peer pressure ni tadi. And then kita tengok juga ya, bila kita check semula formula keuangan kita, maknanya bila kita mampu untuk ubah kepada biasakan yang betul. Mungkin sebelum ni kita belanja dulu, and then baru kita simpan. Itu yang kita biasa buat. So kita betulkan yang biasa ni. Maknanya kita why not sekarang kita ubah formula keuangan kita ambil di mana kita simpan dulu and then baru kita berbelanja. So maknanya kita ubah formula keuangan kita tadi. Maknanya kita betulkan yang biasa lah. Dah biasa dah kita buat. Tinggal dibetulkan aja. Dibetulkan sahaja. Kita biasakan yang betul. Sebab memang dalam teori keuangan dah bagi tahu dah that kita perlu simpan dulu and then baru berbelanja. Tapi apa yang biasa kita buat, belanja dululah, nanti kalau ada balance tu dan baru saya simpan. Kalau ada. Kalau itu yang kita risau tu, sebab tu dalam 7 langkah tadi, yang langkah ketiga kita cakap catat setiap perbelanjaan. So dengan mencatat setiap perbelanjaan tu maknanya kita tahu kat mana perginya kita punya duit tadi tu. Sebab kena ingat kita punya pendapatan tadi dah limited dalam tempoh pandemik yang ada sekarang ni. So kita juga risau kan DJ Azwan and DJ Pian, ialah sebab bila kita tengok sekarang ni memang bila ada ICNAR ni maknanya kita dapat duit segedebu masuk, and then kita takut bila duit tu dalam amount yang agak besar, maknanya perkara pertama yang kita kena ingat ialah duit yang ada itu ialah untuk survival kita. Maknanya itu niat utama kita apply untuk ICNAR, untuk kelangsungan hidup kita. Maknanya kita kena stick matlamat dan niat perlu seiring dengan tindakan kita. Okey. Itu kita kena sambung macam mana nak seiringkan matlamat dan tindakan kita tadi. Tetapi suka bila Puan Mona sebut tentang jodoh dengan duit. Orang lama kata kalau dah jodoh tak ke mana. Tapi kalau jodoh dengan duit ni, kalau dah jodoh tu macam mana? Tak jumpa. Sebab tak dapat dibelanjakan dengan baik ataupun dirancang dengan baik. Kejap lagi kita nak cerita tentang kesilapan yang biasa kita lakukan dalam perbelanjaan dan juga pengurusan kewangan. Ya, betul. Dan juga komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kalau ada soalan dan juga perkongsian, anda boleh ajukan terus saja ke media sosial kami, Facebook Live kami, IKIM FM, termasuk juga di YouTube channel IKIM, dan juga anda boleh sharekan juga video ini supaya kita sama-sama kongsikan manfaat untuk ilmu keuangan pagi ini ya. InsyaAllah. Biasakan yang betul norma baru dalam perbelanjaan ataupun pengurusan kewangan dalam era pandemik. Puan Mona, kita berehat dalam minta 4 minit kejap. Nanti kita kembali dan terus bersama kami di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Indahnya malam terna rembulan, langit celang dihias bintang. Indahnya Islam, manisnya iman, akhlak Rasul cerminan. Mulia pekertinya, hikmah dakwanya, membawa rahmat seluruh alam.
Thalib masih enggan untuk terima nur hidayah Rasulullah, biar payah masih jua menyentuninya hingga akhir hayatnya. Tidak sekali berputus asa untuk menuntun jalan syurga, tetapi cuba sedaya upaya demi bapa saudara, insan yang berjasa memeliharanya setelah kehilangan indahnya. Abu Thalib masih enggan untuk terima nur hidayah Rasulullah, biar payah masih jua menyentuninya. Masih enggan untuk terima nur hidayah Rasulullah, biar payah masih jua menyantuninya. Mula pekertinya hikmah dakwahnya membawa rahmat seluruh alam. Abu Thalib masih enggan untuk terima nur hidayah Rasulullah, biar payah masih jua menyentuninya hingga akhir hayatnya. Kota Baru 89.8 FM. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini dah 8.47 pagi dan kita masih lagi bersama menerusi slide analisis. Kita nak bersama perbincangan tentang norma baru pengurusan keuangan era pandemik dengan biasakan yang betul. Kita bersama dengan Puan Monarita Junaidi yang merupakan Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Kewangan di AKPK. Dan sahabat-sahabat kita yang dah ikuti sejak awal tadi di Facebook Live dan juga YouTube kita, ada tak yang catat apa yang Puan Mona sebut tadi? Tambah-tambah lagi 7 langkah pengurusan kewangan yang efektif. Macam tak ada je. Tahu dah ke dah okey dah. Tapi apa pun, kita nak sambung lagi. Sambil-sambil tu kalau ada catat dan catik, boleh kongsikan di ruangan komen supaya sahabat-sahabat kita dapat ikuti. Ya, Puan Mona ada lagi, Puan Mona? Ada. Setia di sini. AKPK setia di sini. AKPK sentiasa di hati. Gitu. Pick up line pagi ni. Tetap pakai uniform kerja kan. Ya, harus work from home tau. Kita punya semangat kerja tu perlu ada kat mana-mana. Baru barakah rezeki kita. Setuju kan. Jom kita sambung sikit tadi. Terperanjat. Masalah-masalah ataupun mungkin kesilapan yang biasa kita lakukan dalam mengurus wang kita. Tahu-tahu hilang. Silakan buat. Dia bukan, janganlah cakap silap. Nanti bila silap orang stres. Kadang-kadang kita lupa. Maknanya hilang sekejap kawalan bila kita nak berbelanja ni. So macam mana kita nak uruskan dia. Okay. Bila wang banyak dekat tangan tu, benda ni jadi macam satu orang kata
kebiasaan ya. Bila wang banyak kat tangan, mana jodoh wang tadi tu tak tentu nak ke mana perginya. Okey, maknanya dia jadi panik. Panik nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Macam tu. And then kita tengok pula tempoh pandemik ni banyak tawaran-tawaran jualan murah. Pembelian biasanya bila kita melihat trend pembelian ni banyaknya ikut gerak hati kot, saya rasa. Banyak mengikut gerak hati, maknanya this is one of the lupa bila kita berbelanja tu, maknanya pembelian ikut gerak hati, impulse purchase. Lepas tu kita tengok lagi, maknanya tadi kita dah kupas, maknanya dia berkaitan dengan peer pressure. Sajalah saya nak tanya Pian dengan DJ Hazwan hari tu kan masa kita raya kan, maknanya kita kontrol tak kita punya perbelanjaan. Maknanya sebelum ni macam biasanya DJ Pian dia kalau beli baju raya tak cukup sepasang, mesti 5 pasang. Hutang baju Melayu mungkin 10. Okey, sebelum ni. Tapi dalam tempoh pandemik ni kita melihat hikmah di sebalik musibah. So alamak, kenapa ni? Itulah cakap saya beli baju Melayu banyak-banyak. Mana ada saya beli banyak. terus line kita problem. Okay. Puan Mona mungkin boleh. Kita tunggu Puan Mona kejap selesaikan masalah line. Okey dah. Dah kembali dah. Okey. Puan Mona hutang baju saya satu kahwin ya. Sebab saya ingat dulu DJ Pian pernah cakap dia kalau beli butang baju Melayu tak cukup satu, mesti 1 dozen. Itu biasa DJ Pian. Okey, so maknanya bila kita tengok dalam tempoh pandemik yang baru-baru ni, kita boleh beraya dalam keadaan sederhana. Tak perlukan baju baru but kita still beraya. Betul? So maknanya kat sini kita dah belajar dah macam mana kita nak menguruskan keuangan kita. Maknanya dalam tempoh yang orang kata crucial ni, dia mengajar kita satu benda. Maknanya penjimatan itu maknanya boleh berlaku. Boleh berlaku sebenarnya. Okay, and then kita tengok juga macam kalau kita pergi buffet kan, buffet dekat hotel. Sebelum ni kita sendok sendiri apa semua. And then kita tak tahu capacity tu kita boleh makan, boleh habiskan ke tidak. Tapi bila pandemic hit, and then sekarang ni dia serve makanan untuk kita, maknanya kita boleh habis. Maknanya again, penjimatan. Kita boleh jimatkan tu. Maknanya kita melihat musibah di sebalik hikmah di sebalik musibah yang ada. Maknanya benda ni sebenarnya mengajar kita bahawa sebenarnya kita boleh buat benda ni semua. Maknanya kita boleh balik kepada yang kita cakap tadi, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Maknanya sekarang ni kita dah boleh biasakan yang betul. Maknanya tak perlu membazir. And then memandangkan belian online tadi tu, kita tengok dia boleh buat secara cashless. Okey, maknanya kita tak sedar duit tu keluar. Kalau kita pergi beli secara fizikal, maknanya kita tahu alamak duit nak bayar pun teka-teka orang kata duit dapat membayarnya tu. Tapi kalau transfer online kita tak nampak benda tu, and feel tu kita rasa kurang sikit. Bila hujung bulan, bila check balik statement, alamak terperanjat. Tak ada dah jodoh wang tu. Okay, and then kita tengok sekarang ni kita banyak work from home, betul? Maknanya banyak masa kita dihabiskan di rumah, maknanya ada perbelanjaan yang kita dapat jimatkan. Contohnya petrol tak ada dah, parking tak ada dah bagi mereka yang kerja di rumah, maknanya pengkhususan ni lebih kepada kat rumah. And then anak-anak pun sekarang ni banyak yang sekolah daripada rumah, maknanya perbelanjaan anak-anak pun kita dah boleh kurangkan allowance. Maknanya duit belanja satu hari mungkin RM7. Kalau 3 orang anak RM21 satu hari. Macam saya satu hari RM25 anak seorang. So kalau sebulan tu maknanya dalam tempoh diorang ada kat rumah ni kita boleh jimatkan. So maknanya penjimatan tadi tu jangan lekatkan dengan online shopping. Maknanya kita kena create satu tabung. Macam baru-baru ni viral kan yang buat simpanan RM20 sampai satu stack dia punya RM20. Tapi ada yang kecam. Kenapa orang kecam? Tak perlu nak kecam. Sebab kita tak tahu apa effort yang dia buat untuk dia kumpul RM20. Mungkin dia mula daripada amount yang kecil dulu, RM1 satu hari. Sebab tu kita cakap untuk memupuk tabiat menabung ni, you jangan force diri you untuk ikut orang. Ikut kemampuan diri. Mulakan dengan amount yang kecil. Sebab apa kita nak amount yang kecil? Because kita nak you disiplin. Orang kata don't give up, keep it up. Keep on doing benda tu supaya you terbiasa dengan amalan menabung tu. Mulakan dengan RM1, tak jadi masalah. And then nanti tahun depan, resolusi tahun 2022, maknanya kena buat RM5 pula. Okay? So mungkin yang insan tadi ni, yang buat RM20 tu mungkin dia dah lalui dah pasal-pasal RM1, RM5, RM10, and now dia rasa dia boleh ada capacity untuk simpan RM20. So dia simpan. Maknanya satu achievement untuk dia. Which saya puji cara begitu kerana kita memandang that simpanan merupakan satu
perkara yang sangat penting dalam kita menguruskan keuangan kita. Clear. Ya, Saya ya. rasa yang bab kecam mengecam tu pun saya rasa silap hari bulan boleh jadi kesilapan masing-masing sebab bila duk tengok macam yelah orang tu kan dia dapat kumpul RM20 satu stack tebal duit RM20 dia. Itu dia punya. Kita duk kecam tak dapat apa pun, tak mengurangkan pun keimanan yang dia percaya lakukan. Dan bila Puan sebut tadi tentang boleh pun jimat sebenarnya ya dalam tempoh pandemik untuk raya dan sebagainya. Maknanya benda tu tak mustahil untuk kita lakukan. Ya, cuma satu perkara Puan, bila Puan cakap pasal kita bila pakai bila kita gunakan pembelian secara online ni kadang-kadang kita tak sedar kita rasa macam kita boleh guna anytime, anywhere, cashless semua kan. Cuma macam mana kalau kita nak didik diri kita supaya bila kita beli online ni pun kita dapat berjimat juga. Kadang-kadang bila dah transfer tu kita rasa macam okey je, tak masalah, tak apa, duit masuk lagi kan. Macam mana tu? Sampai kurier dengan delivery dah kenal. Awak ni memang hari-hari order. Itu mesti pengalaman Pian tu dekat IKIM kan. Pian ada barang balik parcel Pian. Daripada beliau kepada beliau dan seterusnya beliau lagi. Betul kan Pian kan? Tahu tu cara gelak pun tahu. Saya berhenti dekat security nak tanya je. Ada tak siapa-siapa hantar hadiah? Tak, hadiah je. Okay. Sebab tu tadi dalam kita punya 7 langkah mengharungi cabaran tadi tu kan, kita punya langkah ketiga tu kita dah cakap dah, catat setiap perbelanjaan. Maknanya kita dah tahu dah, mungkin kita boleh set satu-satu prinsipal dalam kita punya pengurusan kewangan. Maknanya dalam sebulan mungkin 5 kali je kita boleh buat pembelian atas talian. You set. Mungkin sebab saya tak nak halang because sometimes orang cakap this is part of rewarding myself. Saya nak reward diri saya. Okay fine, tak jadi masalah. Bagi kita okay, itu hak masing-masing. Tapi dalam keadaan sekarang maknanya mungkin ada insan yang dia punya income jadi limited. Okay, maknanya kena utamakan perbelanjaan yang penting lah dulu. Okay, online sekarang ni bukan saja maknanya untuk kita punya pakaian, untuk kita punya kelengkapan rumah, macam-macam makan minum pun kita boleh buat secara online. Maknanya sekarang ni serba-serbi online. Tapi please kontrol pembelian tersebut. Maknanya kena differentiate between keperluan and kehendak. Especially bab makan. Sebab bila kita tengok bab makan ni dia antara contribution yang terbesar dalam kita punya perbelanjaan harian. Okay, kena-kena pula anak-anak ramai dekat rumah, balik-balik makan. So ambillah peluang. Mungkin hari ni beli, besok masak, rotate. Okay, and then kalau nak masak tu, kalau first time masak tu janganlah masak dalam kuantiti yang besar untuk elakkan pembaziran. Nanti masuk pula dalam geng masak tak jadi hari ni Pian Ya, saya baca je posting. Tak post pun. Itu cerita. Maknanya ada cara lah untuk kita menguruskan. Sebab dari segi penjimatan mungkin kita boleh berlaku benda tu sebab yelah macam duit belanja sekolah anak dah dapat kurangkan sikit. Betul. Itu kan. So mungkin mak kat rumah tu bolehlah masak untuk keluarga. Kalau awal-awal PKP hari tu kan alhamdulillah ramai yang dapat masak, dapat makan bersama keluarga, dapat berkumpul di rumah dan sebagainya. Macam mana agaknya sekarang lepas 9 bulan mungkin lebih kurang kita lalui tempoh pandemik COVID-19 ni, kita harap semuanya masih lagi baik-baik sahaja. Okey. Dan yelah kita risau juga sebab takut ada trend terkini, norma baharu dalam perbelanjaan kita kalau kita tak uruskan sebaiknya. Itu yang kita risau Puan kan. Okey baik. Sebab apa kan Pian? Sebab kita sekarang ni macam kita selalu dengar orang duk panic buying. Kenapa nak panic buying? Tak perlu panic buying. So kita shift. Maknanya kita kena start panic savings. Because dalam bila krisis begini hit kita tengok ramai yang terkesan. Maknanya bila kita tengok diorang punya simpanan kecemasan tu mungkin berada pada tahap yang sangat-sangat minimal untuk diguna pakai bila perkara begini berlaku. Alhamdulillah syukur kita di bumi Malaysia. So bila di bumi Malaysia ni maknanya banyak bantuan yang tiba, banyak bantuan yang hadir. Dengan apa? Dengan moratorium, maknanya orang yang terjejas ni boleh ambil moratorium untuk tak perlu bayar pinjaman, Maknanya ada peluang-peluang sebegini. So maknanya kat sini sekarang kita nak highlight sekali lagi, tolonglah jangan panic buying, startlah panic savings.
Oh, Masya sangat Allah. suka istilah tu. Kita kempen panic saving supaya apa-apa berlaku kalau ada emergency, kita boleh gunakan simpanan tersebut. Sama-sama sekarang kan macam musim cuaca tak menentu, ribut petir dan sebagainya. Ada ahli keluarga kita atau sahabat dan saudara kita yang susah diuji, apa salahnya kita pun boleh gunakan duit kita untuk membantu mereka. Okey, kejap lagi kita ada tips daripada Puan Mona Rita untuk kita kongsikan macam mana langkah berkesan untuk perbelanjaan. Oh, ada motor besar lalu. Ui, kat sebelah. Minta ampun. Okey je, biasa je. Norma baru kan. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk terus bersama kami. Kejap lagi juga kita akan kongsikan jugalah apa 7 langkah pengurusan kewangan efektif yang Puan Mona dah sebutkan awal tadi di ruangan komen Facebook. Ikim. Kalau anda ada sebarang soalan dan juga pendapat tentang topik kita hari ini, anda boleh terus ajukan saja ke WhatsApp kami 01129004 masuk juga bagi anda yang tonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. InsyaAllah Puan Mona akan memberi pencerahan dan juga penjelasan tentang topik kita pagi ini. Salah satu soalan yang kita nak tinggalkan untuk Puan Mona, macam mana nak atasi impulse purchase ataupun perbelanjaan gerak hati ni, kadang-kadang memang fail juga ni. Kita sambung kejap lagi semuanya di Warna Pagi, inspirasi Islami. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شبية غناء هو أحمد ومحمد صلوا عليه بحر الجمال بحر الكمال صلوا عليه هو أحمد ومحمد صلوا عليه بدر التمام نور الظلام صلوا عليه بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء صلوا عليه وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء هو أحمد ومحمد صلوا عليه بحر الجمال بحر الكمال صلوا عليه هو أحمد ومحمد صلوا عليه بدر التمام نور الظلام صلوا عليه يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء هو أحمد خير خلق الله صلوا عليه بحر الجمال بحر الكمال صلوا عليه هو أحمد ومحمد صلوا عليه نور الظلام صلوا عليه Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik.
Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanya kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal, Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 0389263434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Ada masa lagi mendengarkan Warna Pagi bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan terima kasih di atas perhatian anda bersama kami, termasuk juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Kita ada topik hari ini untuk analisis kita bersama dengan agensi kaunseling dan juga pengurusan kredit ataupun AKPK. Tajuk kita tentang norma baru pengurusan keuangan era pandemik. Biasakan yang betul. Kita bersama dengan Puan Mona Rita Junaidi pagi ini Como esta señorita? Ya. Muchas gracias. Baik, terima kasih Bang Mona bersama kita. Dan juga sahabat-sahabat kita, jangan lupa yang di Facebook dan YouTube boleh share supaya ramai dapat manfaatkan tips yang dikongsikan oleh Puan Mona Rita mewakili AKPK pagi ni. Dan kita ada satu situasi juga sebelum Puan Mona kongsikan tips kan untuk belanja hikmah berhemah ni. Dia macam tiba-tiba ada tadi impulse purchase tu kan, pembelian ikut gerak hati. Bila kita rasa macam nak beli ke tidak, dia akan muncul dua watak, pup kat kiri dan kanan. Yang sebelah kanan dia akan kata go. Belah kanan dia kata no lah, no. Belah kiri kata go kan. Macam mana agaknya kita nak atasi kalau benda tu berlaku pada kita, Puan Mona? Ya, silakan. Okay, pembelian gerak hati ni, impulse purchase ni tak salah Pian. Okay, sometimes, sekali-sekala tu okay, tak jadi masalah pun. Janganlah rasa bersalah now Pian tu. Bersalah now nampak cara bertanya tu. Mana dia? Tapi bila kita buat impulse purchase ni, kalau boleh immediate tu check balik lah, check balik kita punya perbelanjaan tu. Okay, because bila perbelanjaan tu terlebih, mungkin ada perkara lain yang perlu kita sacrifice kan. And then yang selalu yang kita risaukan ni bila ada tawaran-tawaran buy one free one. Buy one free one. Kena ingat tau, murah tidak semestinya perlu beli. Boleh beli, mungkin beli satu set lah. Janganlah beli sampai buy 5 free 5. Okay, maknanya ikut keperluan. Because kita tengok balik pada kita punya 7 langkah tadi. Kita dah cakap dah, utamakan perbelanjaan yang penting. Utamakan perbelanjaan yang penting. Betul, ada orang yang bagi tahu dekat saya, Puan, kadang-kadang kita ni beli time murah ni because saya merupakan seorang consumer yang bijak. So bijak kena beli time-time murah. Tapi nak jadi bijak, beli time yang murah tu, kalau ada kemampuan tak jadi masalah, okay. Tapi tak perlulah sacrifice benda yang lain semata-mata untuk pembelian mengikut gerak hati yang ini. Sebab kita kena ingat ada perbelanjaan lain yang lebih important daripada pembelian tadi. Contohnya macam kita punya utilities bill, pembayaran balik pinjaman. Sebab kena ingat moratorium dah berakhir dari tadi. So kita dah tak ada extra money in hand. So maknanya kena betul-betul kawal perbelanjaan kita. Kawal perbelanjaan kita tu supaya kita ni ada ruang untuk kita buat simpanan. Ingat tadi kita cakap panic savings. Kena ada ruang untuk kita buat simpanan. And then kita tengok juga lagi, biasanya macam kalau kita tak ada, kita melihat kepada demi esok. Okay, nak share dengan Pian, dengan DJ Hazwan dan semua pendengar-pendengar IKIM hari ni. Maknanya dekat sebalik demi esok ni dia memberi banyak makna sebenarnya untuk demi esok. Sebab apa tahu? Sebab kita yang hari ini adalah yang sama untuk yang hari esok juga. So kenapa kita perlu tengok untuk esok tu, demi esok. So melihat kepada demi esok punya akronim, kita tengok D tu maknanya dahulukan keperluan berbanding kehendak. Okay, dahulukan keperluan berbanding kehendak. Ini bermakna semua keperluan kita didahulukan, kehendak kita put aside. Bila ada lebih, bila kita rasakan perlu, dan baru kita complement yang kehendak tu tadi. E
elak perbelanjaan mengikut gerak hati. Ni tadi Pian yang kita share tadi ni. Mana elak perbelanjaan mengikut gerak hati, boleh buat ikut gerak hati tapi kaji balik perbelanjaan selepas kita buat pembelian tersebut, because kita takut ada perbelanjaan yang penting yang lain yang kita perlu korbankan nanti. Okay? And then M, matlamat serta niat perlu seiring dengan tindakan. Okay? Analogi mudah yang saya nak bagi dekat sini ialah orang perempuan ni dia suka apa? Suka apa Pian? DJ Wan. Baju. Okay. Tak, orang perempuan dia suka orang perempuan dia suka makan. Dia suka makan. Tapi dia mahu apa? Tapi dia naknya apa? Orang perempuan nak apa? Nak kurus. Nak kurus. Pandai Pian. So maknanya dekat sini bila kita tengok niat matlamat tadi tak seiring dengan tindakan. Suka makan tapi nak kurus. Macam mana tu? Cuba cerita sikit. So saya maknanya sebab orang perempuan sendiri yang sebut. Hashtag saya hairan. Tak, ini saya nak bagi analogi mudah untuk kita faham. Saya tidak mengecam kaum wanita kerana saya juga wanita. Ya, kami tahu. Kami melihatnya. So maknanya matlamat dan niat perlu selari dengan tindakan. Okay, so ilmu keuangan perlu terus dipelajari. Invest dalam ilmu pengetahuan ni. Okay, bagi mereka yang terjejas pendapatannya, yang nak menambahkan pendapatan, okay, kena ingat apa-apa perkara yang kita nak gain knowledge ni, invest lah sikit. Tak jadi masalah. You kena upskill diri you. You kena reskill diri you. Okay, macam baru-baru ni kita tengok Abang Pilot dah start buat kedai burger apa semua kan. So maknanya dia effort dia ada dekat situ. Dia belajar macam mana dia nak replace dia punya income tadi tu dengan berniaga. Maknanya dia letakkan dia punya orang kata apa tu, profession sebagai pilot tu kepada seorang usahawan. Tak salah pun. Sebab dia explore ilmu keuangan tu tadi. And then ni kita masuk eksplorasi kemahiran diri. Sebab sometimes kita tak sedar tau. Ada bakat-bakat pendam, bakat-bakat terendam, bakat-bakat lemas yang ada dalam diri kita, kita tak sedar. Mungkin kita ada benda tu tapi kita tak tahu. Start explore. And then S, simpanan sebagai amalan. Ni banyak kali dah sebut dah ni. Simpanan sebagai amalan. Mulakan dengan amount yang kecil. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Don't give up. Keep it up. Okay? And then orak langkah untuk buat perubahan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay? Kena buat tu. Maknanya orak langkah. You sahaja yang boleh mengubah takdir you. Orang lain tak boleh. Maknanya pokok pangkal hati kita sendiri. And then K, kesejahteraan keuangan bermula dari kita. So ambil langkah untuk berubah. Kalau bukan kita, siapa lagi? And kalau bukan sekarang, bila lagi kita nak berubah? Okay, ambil peluang semasa pandemik untuk kita baiki and kita ubah tingkah laku kita and sikap kita terhadap keuangan kita. Kita yang tahu macam mana kita punya pattern keuangan kita. Kita sendiri yang tahulah kan pattern keuangan macam mana corak kita berbelanja, sama ada sebelum era pandemik ataupun dalam tempoh pandemik ini, dan kita sendiri tahu macam mana perik jerih susah payahnya kita nak cari duit satu hal. Kita nak belanjakan tu pun satu hal juga. Kadang-kadang risau juga dalam tempoh pandemik ni, ada antara kita yang gajinya masih berjalan. Jadi bila kita mendapat moratorium pula tu, kita tengok macam depan kedai beratur, ramai pula beratur nak cari barang, nak beli barangan yang boleh tahan mahal juga tu sebenarnya. Tapi itulah kalau kita tak eksplorasi demi esok, akronim yang Puan Mona sebutkan tadi, kita risau kita pun terjerumus dalam perangkap kewangan. Okey, dalam satu situasi juga Puan, kalau kata kita nak bantu ahli keluarga, dalam masa yang sama keuangan kita pun tak menentu, tapi kita fikir bahawa rezeki tu memanglah milik Allah, Allah akan bagi dekat kita rezeki tu kan. Cuma kita kadang-kadang nak bantu tapi kemampuan tu tak ada. Perlu tak kita bantu dalam situasi tu pun? Walaupun kita sebenarnya tak berkemampuan, mungkin kita fikir sebab tak apa, duit akan datang kemudian. Jadi macam mana tu Puan, kalau Puan nasihat sikit? Ada yang tanya dekat WhatsApp ni macam tu.
Sebab macam ni, perkara yang paling penting sekali ialah berbincang. Okey, berbincang sesama. Kita mungkin dalam satu keluarga tu kita nak bantu adik kita ataupun kita nak bantu keluarga kita. So kita ada pasangan kita. Mungkin kita boleh berbincang dengan adik-beradik yang lain, dengan pasangan kita, macam mana kita nak bantu. Tapi biasanya kan, bukanlah saya nak cakap apa, kalau benda tu di luar kemampuan kita, tak perlu paksa diri kita. Mungkin bantuan tu bukan dalam bentuk keuangan, bukan dalam bentuk wang. Mungkin bantuan tu boleh datang dalam bentuk yang lain, mungkin dari segi tenaga, dari segi masa yang kita boleh luangkan. Maknanya cuba berbincang dengan ahli keluarga yang lain. Maknanya kita selalu fikir setiap permasalahan pasti ada solusinya. Maknanya berbincang, jangan duk simpan seorang-seorang. Lepas tu kalau boleh, bak kata Puan Akmal, cari penasihat, jangan punasihat. Dahsyatlah tim AKPK, dia punya istilah yang keluar tu sekali kena menikam jantung. Tambah-tambah lagi bila melibatkan kewangan, sebab tak semua orang boleh terima nasihat itu dengan baik. Mungkin ada orang yang rasa macam bukan tak kena kat aku kot, orang lain kot punya masalah ni kan. Dia sampai bila rasa macam masalah tu datang kat dia, kadang-kadang terduduk juga. Masa tu menyesal, rasa macam kenapa tak dengar kata Puan Mona, Puan Akmal, sahabat-sahabat AKPK kita kan dalam tips-tips yang dikongsikan. Dan kalau nak tahu tips lebih lanjut, banyak nasihat, ada video, ada tips dan sebagainya, ada poster-poster kempen pengurusan kewangan efektif kita, boleh saja pergi ke laman media sosial AKPK. Betul kan Puan? Banyak. Betul, banyak. Muat naik kan. Like lah page kita di agensi kaunseling pengurusan kredit dekat FB, and then kita punya IG kita punya IG di @AKPK official. Banyak, because setiap hari kita akan post tips-tips macam mana nak beli rumah, macam mana nak beli kereta, macam mana nak buat simpanan. Tips-tips yang boleh dikongsi dalam bentuk, maknanya dalam bentuk yang mudah untuk kita faham. And then lagi satu kan, Pian dengan Hazwan, sebelum saya lupa, ada lagi satu akronim yang saya nak share, sebab kita dekat AKPK ni kaya dengan akronim. So bila akronim orang senang nak ingat kan, orang senang nak relate dengan kita punya perjalanan kehidupan, orang kata. Urus, URUS, urus. Saya pilih untuk urus. Why saya pilih urus? Amboi. Kecam saya lah tu tadi kan, pasal suka makan nak kurus kan. Saya pilih untuk urus. So urus tu sendiri pun ada bawa maksud tau. So maknanya you tu utamakan perancangan. So apa-apa perkara yang relate dengan keuangan ni, first thing first, buat perancangan. Utamakan perancangan tu. Yang nombor 2 tu raih simpanan. Again simpanan lagi. So maknanya betapa pentingnya elemen simpanan ni dalam kehidupan kita. Raih simpanan. Macam-macam cara kita boleh buat. Boleh buat tabung. Ada kan, saya buat challenge dengan saya punya peserta-peserta kursus. Peserta-peserta kursus saya buat challenge tabung Kak Mon. So maknanya tabung Kak Mon ni saya minta diorang untuk simpan satu hari RM1. Challenge yourself. Sebab kita nak pupuk tabiat menabung tu, nak memupuk tabiat menabung susah Pian, susah di Hazwan. Tapi nak buang tabiat tu mudah. So maknanya kat sini, so you start dengan RM1. Sebab bila you start dengan RM1, you challenge yourself. Takkanlah RM1 sehari pun tak boleh. Boleh, adakan ruang dan peluang untuk mengadakan simpanan yang RM1 tu. And then bila kita tengok, bila dah cukup haul setahun, kita tengok apa achievement yang kita berjaya buat. Maknanya kita berjaya RM365. Maknanya boleh kita simpan, bukan tak boleh. Pokok pangkal disiplin dalam hati kita, macam mana kita nak adakan simpanan tersebut. And then tahun seterusnya, you boleh tingkatkan kepada RM2, kepada RM3. Kepada RM4, RM5, and then kalau bernasib baik mungkin jadi pada sahabat kita yang kumpul RM20. Macam kawan saya ada buat, nama dia Shikin, dia kumpul RM5. RM5 now dia dapat berapa? Maknanya bolehlah gunakan duit simpanan tadi tu untuk beli peralatan sekolah anak-anak. So maknanya jodoh tu kita dah tahu dah nak lekat dekat mana. And then itu R kan, raih simpanan tadi. And then kita pergi U pula. U, ubah gaya hidup. Ubah gaya hidup mengikut situasi semasa sekarang ni. So maknanya dengan keadaan sekarang, mungkin limited income, mungkin limited resources, maknanya gaya hidup tu kita kena ubah. Tak salah pun, lagipun sekarang ni kita banyak duduk kat rumah. Tak perlulah baju baru bagai. Pakai baju yang sama pun orang tak nampak.
Okey, maknanya orang tak tahu beli yang baru ke yang tak baru. And then untuk perbelanjaan sekolah anak-anak ni, untuk perbelanjaan sekolah anak-anak ni kita tak tahu masuk bila. Tak payahlah beli in bulk dulu. Beli sikit-sikit, mana tahu nanti saiz berubah. Saiz berubah kan bila duduk kat rumah ni lain jadinya. Okay, and itu untuk you, mana ubah gaya hidup. And then last S, kita tengok sejahtera keuangan. Okay, sejahtera keuangan ini yang kita nak achieve dalam kita hidup kita, financial well-being. So bila kita dalam tahap financial well-being, so perkara-perkara yang lain tu dah takkan wujud. Dan nak beli tak payah tengok price tag pun boleh, sebab you dah sampai dekat tahap kesejahteraan keuangan. You punya mental apa semuanya dah jadi tak ada gangguan dah. Tenang orang kata. Tak nak tenang. Contoh dalam tempoh moratorium baru-baru ni, dos yang ambil. Tak rasa tenang ke bila hidup tanpa pinjaman? Tak perlu bayar pinjaman. Rasa tenang kan? So why not kita set? Kita set satu mind di mana satu hari nanti saya pasti akan balik kepada tempoh moratorium hari itu, yang mana saya dah tak perlu bayar pinjaman saya lagi because saya dah habiskan pinjaman saya. So gaji yang saya dapat tu memang untuk saya 100%. So jodoh pada pinjaman sudah terputus. Dah tak ada dah. So mana memang untuk saya. So setkan matlamat. And kena ingat bila you set matlamat tadi, niat tadi perlu seiring dengan tindakan kita. Masya Allah, itu dia banyak tips, terselit-selit tips kita untuk macam mana matlamat dan tindakan kita boleh seiring dalam pengurusan keuangan. Sambil Puan Mona sebutkan akronim URUS tadi kan, saya terjumpa pula ada cerita tentang orang katakan dia beza dengan orang yang kaya gila dan orang yang gila nak tunjuk kaya. Kan? Dia macam orang yang kaya gila kadang-kadang tak perlu tunjukkan kemewahan yang ada pada dia. Cukuplah dengan apa yang mungkin kemewahan yang ada dapat dinikmati oleh keluarga dan sebagainya. Dengan orang yang punyalah susah nak tunjukkan kekayaan pada orang, akhirnya sebenarnya dia tak kaya pun sebenarnya. Jadi itu juga satu masalah yang ataupun kesilapan yang biasa kita lalui, tapi boleh kita atasi kalau kita betulkan yang biasa. Okey Puan. Nak tahu juga Puan, kalau macam bila Puan cakap pasal kita nak membeli suatu barang tu, kalau beli barang tu ikut kemampuan kita kan, tapi kalau macam dia nak beli barang keperluan tapi dia nak beli dalam satu jangka masa yang panjang, mungkin dia beli banyak kali ni tapi dia nak jimat di masa depan, boleh tak Puan kalau kita buat macam tu Puan? Stok simpanan. Boleh juga, tak jadi masalah. Maknanya dia lebih macam dia beli secara bulk kan, boleh, tak jadi masalah. Tapi again, kita kan tadi catat perbelanjaan kita tengok as long as tiada perbelanjaan penting yang dikorbankan, bagi saya tak ada masalah. Maknanya selagi tidak mengganggu gugat kita punya aliran tunai semasa, it's okay. Tak jadi masalah. Maknanya kita yang tentukan macam mana kita punya pattern perbelanjaan kita, because hanya kita yang tahu macam mana kita punya yang masuk and yang keluar. Mana yang flow masuk, flow keluar, kita sahaja yang tahu, orang lain tak tahu. So katalah ada lebihan pada ketika itu, kita nak buat stok simpanan. Contohnya nanti ni kan nak masuk sekolah kan, nak beli pensel banyak. Sebab sekarang ni waktu nak beli colour pensel yang paling murah lah, RM7 dah dapat yang brand punya yang bagus. So kalau nak buat simpanan, okey, tak jadi masalah. Nak beli kasut sekolah anak, boleh, tak jadi masalah. Tapi janganlah beli banyak berbenor macam tadi Pian kan, sampai 1 dozen butang baju Melayu dia motif. Itu pun ada yang tak pakai lagi Puan. Betul lah. Tengok. Kotak tu. Itu belum lagi pasal-pasal yang lain kan Pian kan? Ada, saya beli baju Melayu free butang baju yang free. Okey faham. Tapi memang secara terus terang memang raya tahun lepas memang tak beli baju langsung. Maknanya kan kita boleh beraya juga kan Pian kan. Semaknanya kan kita punya pembelajaran yang kita belajar sepanjang tempoh pandemik ni kita boleh apply. Moving forward ni dalam norma baru ni kita boleh apply. Maknanya sebelum ni baju raya banyak tak perlu baju raya, tak perlu kuih muih yang beria untuk kita belanjakan. Maknanya lebihan duit tadi tu yang kita tak beli untuk baju Melayu and sedozen butang baju Melayu so-called, so that kita boleh asingkan dia dalam bentuk simpanan. Tak jadi masalah. Boleh kan? Sedozen mahal tu kalau nak beli kan. Kalau simpan berbaloi lah adanya. Ni macam sahabat kita Puan Azhar dari Kajang, Puan Mona, dikongsikan di WhatsApp, katanya tips-tips AKPK yang saya banyak belajar ni banyak kami dapat laksanakan. Alhamdulillah, kena kental. InsyaAllah kita akan berjaya bebas daripada hutang sampai anak saya panggil saya ejen AKPK.
di rumah Puan Azhar. Betul. Kita sebagai ibu bapa sebenarnya kita yang mencorakkan anak-anak kita. Ajar mereka daripada mereka masih muda lagi ni untuk menguruskan keuangan. Jangan manjakan mereka dengan wang. Bagi mereka pengajaran untuk menghargai susah payah kita nak dapatkan duit tu tadi. Maknanya anak-anak ni sebagai ejen transformasi untuk rumah kita tau. Maknanya diorang ni akan belajar apa yang kita ajarkan pada dia. So selagi anak-anak ni masih kecil, selagi anak-anak ni boleh hadam apa-apa nasihat daripada kita, feed mereka dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan keuangan. Sebab kita tengok sekarang milenial mereka ni punya cara pemikiran tu berbeza. Diorang jenis buat dulu baru fikir. Tak macam kita. Kita ni zaman-zaman dinosaur ni, kita fikir dulu dan baru buat. So different era. So dalam different era ni untuk mengajar anak kita pun different approach dia. Betul. Tengok macam Cik Syaf dia puji Puan Mona, dia kata kalau ramai-ramai isteri berfikiran dan mindset pemahaman macam Puan Mona dan kepandaiannya tu, honestly would be my ideal wife preference characteristic. Ini Cik Syaf ni cari jodoh ke macam mana? Tahu dah tadi Puan Mona sebut tentang jodoh kewangan. InsyaAllah itu mungkin satu karakter jugalah yang dicari oleh sahabat kita Cik Syaf. Kita dah sampai ke penghujung Puan Mona, dan saya sangat suka dengan dalam 7 langkah di awal tadi kita sebutkan. Langkah yang ke-6 ialah dapatkan nasihat kewangan, termasuk menemui wakil atau sahabat kita di AKPK. Macam mana Puan Mona sahabat-sahabat kita nak dapatkan nasihat dan menghubungi AKPK untuk dapatkan nasihat kewangan? Okey, kita dekat AKPK sebenarnya kita ada banyak program. Kita ada banyak program, kita ada program pendidikan kewangan. Boleh melayari kita punya portal pendidikan kewangan di power.akpk.org.my. So dekat situ kita ada banyak online learning yang kita bagi secara percuma kepada mereka yang berada kat luar sana. Dan dalam masa yang sama juga kita sebenarnya ada buat program Demi Esok Ayuh Bangkit, yang mana program ini mendedahkan peluang-peluang pekerjaan dan bantuan yang berkaitan bagi golongan yang mencari pekerjaan dan yang nak tambah pendapatan. Maknanya AKPK telah berkolaborasi bersama dengan MDEC, Giat Mara, Tekun Nasional, SIP Perkeso, Miasa dan Jabatan Tenaga Kerja bagi membantu mereka yang terkesan disebabkan oleh pandemik di luar sana untuk kelangsungan hidup mereka. Maknanya kita ada program sebegini. So boleh layari kita punya laman sesawang di www.akpk.org.my, and then boleh juga like kita punya Facebook page di Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit. Boleh follow kita di Twitter @AKPK Official, kita punya IG di AKPK Official sebab kena ingat putus asa bukan satu pilihan. Maknanya kita kena ada effort untuk keluar daripada zon yang kita ada sekarang untuk terus baiki kehidupan kita demi esok yang lebih baik. Kerana apa? Kerana kita yang hari ini adalah sama dengan kita yang hari esok. Tepuk dada tanya selera, yang nak berubah kita maknanya kita yang kena tentukan perjalanan hidup kita. Dan memetik ni sebelumlah nak tutup ni kan. Sebelum nak tutup ni saya nak petik satu potongan ayat Al-Quran daripada surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ya. Dia cakap fa innam al-usri yusra, innam al-usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maknanya memang dalam Al-Quran dah cakap dah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya, dan kita pandang ke depan maknanya dekat sini permasalahan yang ada pasti ada solusinya. Yang perlu cari solusi itu ialah diri kita. Demi esok yang lebih baik. InsyaAllah terbaik. Terima kasih Puan Mona untuk perkongsian hari ini. Sampai ada yang kata tu apa tadi, AKPK ada Mona Rita, IKIM ada Mona Jasman. Boleh pula diselitkan macam tu. Apa pun hari ini kita dapat banyak tips menarik dan nasihat juga secara langsung untuk perkongsian kita dapatkan macam mana nak menguruskan kewangan dalam norma baru, dalam era pandemik yang sedang kita lalui bersama. Moga-moga semua yang baik-baik untuk pengurusan kewangan kita. Yang paling penting, betulkan yang biasa. Biasakan. Biasakan, betul. Ya,
kan. Okey. Okey, baik, pagi ni terima kasih banyak kepada Puan Monalita Junaidi yang merupakan Timbalan Pengurus Jabatan Pendidikan Keuangan di AKPK untuk di atas kesudian Puan Mona bersama kita pagi ni. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita jumpa lagi Puan Mona. InsyaAllah. Thank you DJ Hazwan, thank you DJ Pian. Minta ampun, minta maaf selalu musik berdua ni. Minta ampun. Minta maaf. Yalah, Pian. Dan saya berharap agar pengisian ilmu pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh semua ya, insyaAllah, because kita percaya ilmu yang ada ni kalau dimanfaatkan bolehlah jadikan bekalan sedikit sebanyak untuk saya juga. Thank you so much. Sama-sama kita manfaatkan. Jumpa lagi insyaAllah Puan Mona. Sampaikan salam untuk sahabat-sahabat AKPK semua Boleh. InsyaAllah saya sampaikan. Waalaikumsalam. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Itu dia Puan Monalita Junaidi. Sangat terbaik tips kita hari ini. 2 minggu ni kita belajar tentang pengurusan kewangan demi esok yang lebih baik untuk kita semua, insyaAllah. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ni untuk anda semua jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Inforia Islami.